Audio 53, Projek 2. Akmal sedang berjalan di dalam sebuah hutan. Dia leka melihat pokok-pokok renek yang menghijau. Sambil berjalan, dia menikmati bunyi desiran anak sungai dan burung yang berkicauan. Tiba-tiba, dia ternampak sesuatu yang bersinar-sinar. Apakah itu? Bisik Akmal sambil mendekatinya. "Wah, ada cermin besar," kata Akmal. Dia berdiri di hadapan cermin itu yang jauh lebih tinggi daripadanya. Dia cuba menyentuh cermin itu. Tiba-tiba, dia disedut masuk ke dalam cermin. Akmal terkejut, lalu menjerit sekuat hati. Kini, Akmal berada di sebuah tempat yang gelap. Di manakah aku?" Akmal berkata-kata. Dalam gelap, Akmal berjalan. Aku nampak cahaya. Akmal menjerit kegembiraan. Dia bergegas ke arah cahaya itu. Sekarang, Akmal berada di sebuah kawasan baharu. Kawasan ini penuh dengan pokok-pokok yang besar dan bunga-bunga yang cantik. Sayup-sayup, Akmal terdengar suara orang bernyanyi. Dia mendekati suara itu. Wah, ada pari-pari sedang bernyanyi dan menari. Akmal terkejut. Di dalam hutan belantara, burung belatuk membuat rumah. Tok, 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 burung bertukang, bekerja pagi sehingga petang. Ikan di sungai berenang-renang, katak di pinggir mencari makan. Krok, 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 katak berbunyi, menunggu kumbang leka menari. Di celah rimbunan daun hutan, cengkerik hidup berkawan-kawan. Krik, 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 terasa tenang. Suasana hutan sungguhlah nyaman. Akmal terus berjalan sehingga sampai ke sebatang sungai. Sungai itu sangat lebar. Apakah itu? Macam kayu besar yang sedang hanyut. Bisik hati Akmal. Dia berjalan menghampiri tebing sungai. Oh, bukan kayu besar. Buaya rupanya. Akmal terkejut lagi. Ada beberapa ekor buaya yang timbul di dalam sungai itu. Kelihatan juga seekor sang kancil di situ. Aneh sekali, Akmal terdengar sang kancil itu sedang berkata-kata dengan buaya itu. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira. Sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira. Sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Selepas itu, Akmal terus berjalan meninggalkan tebing sungai. Setelah beberapa lama berjalan, Akmal tiba di sebuah kawasan sawah padi. Wah, begini rupanya kawasan sawah padi. Luas menghijau. Akmal berdiri sambil mendepakan tangannya dan menghela nafas panjang. Dia duduk berehat di bawah sepohon pokok yang rindang. Sambil berehat, dia terlihat 5 ekor tikus di kawasan berhampiran dengan tali air.
Akmal leka melihat tikus-tikus itu. Tiba-tiba, muncul seekor helang menangkap tikus-tikus itu seekor demi seekor tikus. 5 ekor tikus main di bendang. Datang burung helang mencari makan. 1 ekor tikus disambar helang. Tinggal berapa tikus main di bendang. 4 ekor tikus main di bendang. Datang burung helang mencari makan. 1 ekor tikus disambar helang. Tinggal berapa tikus main di bendang. 3 ekor tikus main di bendang. Datang burung helang mencari makan. 1 ekor tikus disambar helang. Tinggal berapa tikus main di bendang. 2 ekor tikus main di bendang. Datang burung helang mencari makan. 1 ekor tikus disambar helang. Tinggal berapa tikus main di bendang. 1 ekor tikus main di bendang. Datang burung helang mencari makan. 1 ekor tikus disambar helang. Kini semua tikus dimakan helang. Kasihan tikus-tikus itu. Aku harap mereka dapat melepaskan diri, kata Akmal. Sesudah itu, Akmal berlalu pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Beberapa ketika kemudian, dia ternampak seekor ayam. Ayam. Dia hendak bermain-main dengan ayam itu, lalu dia cuba menangkapnya. Akan tetapi, ayam itu berjaya melepaskan diri daripadanya. Akmal mengejarnya sehingga dia ternampak seekor haiwan lain yang muncul di hadapannya. Haiwan ini berkaki 2 seperti ayam, tetapi sangat besar dan tinggi. Lehernya juga panjang. Akmal mendongak ke arahnya. Apakah haiwan ini? Haiwan ini lebih besar daripada aku. Sebelum apa-apa terjadi, lebih baik aku lari, fikir Akmal. Akmal tidak tahu itu emu. Emu. Emu itu memandang ke arah Akmal dengan penuh tanda tanya. Namun, Akmal sudah jauh berlari. Akmal sampai di sebuah pantai. Dia kepenatan lalu duduk bersandar di sebuah batu besar di bawah pohon kelapa. Tanpa disedari, ada seekor ular menyusur di tepinya. Akmal terkejut lagi. Ular. Dia bingkas berlari menuju ke pantai dan berenang di lautan. Tanpa Akmal sedari, sudah jauh dia berenang. Dia nampak pemandangan yang indah di dalam laut. Ada banyak ikan yang berwarna-warni dan obor-obor di sana sini. Ikan. Obor-obor. Wah, indahnya pemandangan di dalam laut, fikir Akmal. Akmal leka melihat ikan dan obor-obor yang cantik. Itu bunyi suaraku. Kita sebut selalu. Ayam. Emu.
Beberapa ketika kemudian, Akmal tercungap-cungap. Tolong! Tolong! Dia hampir lemas. Sudah agak lama dia berenang di lautan. Mujur si pari-pari cepat menyelamatkannya. Akmal pingsan. Apabila tersedar, dia tidak lagi berada di pantai. Akmal membuka matanya perlahan-lahan. Dia kini berada di sebuah taman. Dia bingkas bangun. Ada sebuah peti di hadapannya. Akmal membuka peti itu. Wah! Banyaknya alat perhiasan yang cantik, kata Akmal. Di dalam peti itu ada doko, cucuk sanggul, gelang, rantai emas dan banyak lagi. Si pari-pari memakaikan alat perhiasan dan sebuah mahkota kepada Akmal. Si pari-pari mengiringi Akmal ke sebuah singgasana indah. Akmal duduk di atas singgasana itu. Sekumpulan pari-pari muncul di hadapan Akmal. Mereka bernyanyi dan menari menghiburkan Akmal. Akmal bertepuk tangan kegirangan. Lenggang kanan, lenggang kiri sambil bernyanyi. Lenggok kanan, lenggok kiri, tarian asli. Renjis-renjis, lemah lembut jadi jemari. Sopan santun budaya kekal abadi. Akmal bangun dari singgasananya untuk menari bersama-sama. Tiba-tiba, kakinya tersadung di kaki tangga lalu terjatuh. Aduh! Akmal menjerit. Oh, rupanya aku bermimpi. Kini, Akmal tersedar daripada mimpi fantasinya.